Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du. Yang dihormati pengurusi Surau Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan, ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat, para tetamu-tamu Allah yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini dapat lagi Allah Ta'ala memberikan kepada kita limpah dan kurnianya dalam mencari keberkatan bulan Sya'ban. Dan moga-moga dengan keberkatan itu Allah akan memberikan kita umur yang membolehkan kita bertemu dengan Ramadan pada esok hari, pada malam ini insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya sertakan pada pagi ini sebuah doa untuk solat duha. Pada asalnya ketah ini ataupun doa ini saya akan ajar di mana-mana tazkirah saya pada Ramadan yang akan datang. Tapi oleh kerana tazkirah saya di tempat tuan-tuan ini akan berlakunya satu hari sebelum hari raya. Mana tak ada saya, atau tak ada tuan-tuan ada lah kot. Kemudian nak bagi doa ni satu hari sebelum hari raya tak ada lah. Pakai tak ada siapa yang nak baca lah, kira nak takbir raya. Jadi alhamdulillah, maka pada pagi ini saya bawa pada tuan-tuan doa ini. Moga-moga yang pertama menjadi amalan kita bermula daripada pagi ini sehinggalah bila-bila, dengan adanya madrasah Ramadan yang mendidik kita. Tidak ada syaitan yang bersama dengan kita, melainkan dia diikat. Maka moga-moga Allah permudahkan. Jadi pada pagi ini saya akan membaca dengan tuan-tuan beberapa kali dan diselang-seli dengan kelebihan-kelebihan yang dipanggil salat duha. Saya harap tuan-tuan pada pagi ini kita pakat boleh hafal lah kot, no? InsyaAllah lah, kita harap boleh hafal lah. Kalau tak boleh hafal pun takat Allahumma pun okey dah. Allahumma okey dah tu, kan? Jangan Allahumma barik lana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, sebelum kita nak cerita ni, tuan-tuan ikut saya baca. Baca kuat-kuat sikit noh. Baca kuat-kuat sikit. Saya tengok kalau tuan-tuan agak-agak mengantuk, kita baca kuat-kuat lagi. Okey. Tuan-tuan ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuan-tuan kena tengok kat mana saya nak berhenti. Bila saya berhenti di situ, situlah wakafnya. Situlah wakafnya memudahkan kita untuk memohon doa pada Allah dan memudahkan kita untuk menghafal. Kan? Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi, qi itu panjang sebab rezeki kita. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu
wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas salihin. Kalau tuan-tuan tengok, dia ada tiga part lah, tiga rangkap. Rangkap yang pertama, kita memuji kebesaran Allah. Rangkap yang kedua, Allahumma yang kedua, Allahumma inkana rezeki. Yang tu minta terus pada Allah tentang rezeki dan kehidupan kita. Dia bukan hanya sekadar rezeki, tetapi memudahkan pengurusan, dalam bahasa yang lain, menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Dan yang di bawah lagi itu, ialah permintaan kita supaya diberikan seperti mana Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Mana orang saleh ini bila dia bermohon pada Allah, Allah bagi. Maka itu adalah di antara rahsianya. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah, sekali lagi ni kita hafal lagi. Sekali lagi kita baca. Moga-moga bila tuan-tuan baca dengan saya ni adalah berkat sikit-sikit. Tuan-tuan boleh hafal. Tak boleh hafal pun tak apa, balik nanti bubuh di pintu peti ais. Ada orang kata, ustaz, tampai di dahi. Tampai di dahi ni kira tampai, kira baca lah selalu macam tu keadaan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, solat duha ini ialah di antara 7 sunnah Nabi yang Nabi tak pernah tinggalkan. Tu solat duha. Di antara 7 sunnah Nabi selain daripada solat duha, untuk pengetahuan kita, biasa aja tahajud malam. Nabi dia berqiyamul lail, tak pernah dia tinggal, dan qiyamul lailnya sebilangan 13 rakaat. 13 rakaat termasuklah witir. Walaupun Nabi bagi tahu bahawa sebelum tidur kamu berwitirlah, an utira qabla an anam, aku sentiasa berwitir sebelum tidur. Tapi Nabi sendiri biasanya dia mengamalkan witir apabila dia berqiyamul lail. Kemudian Nabi tidur semula, azan subuh dia bangun dan dia sembahyang sunat subuh dengan cara yang paling ringan. Tak banyak, 2 rakaat aja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu Nabi Muhammad dia tidak pernah tinggal tahajud ataupun qiyamul lail 13 rakaat. Itulah di bulan Ramadan, dan itulah yang dikatakan tarawih, dan itulah yang ada di bulan biasa. Jadi kita yang bulan Ramadan ni ambil tarawih kerana sunnah Nabi, maka kita pun sembahyang berapa tuan-tuan? Sebelah sini berapa? 20 lah Ustaz, 20 ini ke 46? 8 13. Manakala ada orang buat 40, jangan marah pada dia. Kerana apa? Kerana walaupun kita sebut saya ni nak mengamalkan sunnah Nabi yang bilangan dia 11, ya memang sunnah Nabi, tapi Nabi membuat 11 itu di bulan yang lain yang namanya qiyamul lail tak pernah ditinggalkan. Bahkan satu hari Nabi dia terbangun lambat, kata Sayyidatina Aisyah, dan Nabi mengqadha sembahyang qiyamul lailnya di siang hari dengan salat duha. Hebat tidak? Kita agak-agak kalau 8 rakaat tu, waktu 4 rakaat pertama kita pun pergi bilik air, datang balik orang dah bagi salam untuk salat witir. Agak-agak balik buat semula kan macam mana? Kita kata tak apa, rezeki tertinggal.
Tengok Nabi Muhammad tahajud dia 13 rakaat. Baik. Kemudian sedekah tu Nabi Muhammad. Kemudian qiraatul Quran, sentiasa membaca Al-Quran. La tatrukul masjid, Nabi tidak pernah meninggalkan masjid. Ini sunnah. Wadaiman fil wudu, dan Nabi sentiasa berada di dalam wudu. Salah satu sunnah Nabi yang cukup mudah, sentiasa berwudu. Nabi Muhammad ditakdirkan pergi ke Isra' dan Mi'raj, boleh masuk di dalam syurga. Waktu Nabi Muhammad berada di dalam syurga, dia cerita dalam hadis dia, aku mendengar di belakang aku telapak kaki yang berbunyi, yang mengikuti perjalanan aku di dalam syurga. Tak, 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 tak. Kita lah agak-agak balik rumah dengar tapak kaki. Sudah. Cari tok bomo. Ni Nabi Muhammad ni diikuti oleh tapak kaki di belakang dia. Bila dia bertanya kepada Jibril, siapa punya tapak kaki yang ikut aku tu? Jibril bagi tahu, itulah sahabat kamu yang bernama Bilal bin Rabah. Tu dia. Nabi Muhammad bila turun ke bumi, Nabi Muhammad cari Bilal. Tanya dia, ma amaluka ya Bilal? Ma amalta ya Bilal? Apa yang kamu beramal sehingga kan suara tapak kaki kamu sudah didengar di dalam syurga, sedangkan Bilal masih hidup? Oh, hebat tuan-tuan. Ish, Allah. Bilal kata, tak ada apa, aku ni tukang azan. Sayyidina Bilal ni azan dia bukanlah sesedap kita. Suaranya garau. Cuba bayang orang yang azan suaranya garau. Wah. Tapi hebat, suaranya walau garau didengari oleh malaikat yang berada di langit. Tu. Rasulullah tanya Sayyidina Bilal, apa amalan kamu? Tak ada apa. Cek. Rupanya dia kata, ish, mungkinlah, mungkin. Apa dia? Adumu fil wudu. Aku sentiasa berada di dalam wudu. Bermakna permulaan hidup, ambillah wudu. Nak tidur malam, ambillah wudu. Jangan pula tidur malam tak boleh sentuh isteri. Duk macam ni Jangan. Kita beralih kiri, dia beralih kanan. Rugi Rugi. Bermakna sentiasa berwudu ini, apa jua kerja yang kita nak buat, maka kita bermulakan dengan wudu. Itu maksud dia. Itu amalan Sayyidina Bilal, sentiasa berwudu. Dan inilah yang juga menjadi sunnah Nabi. Dan yang seterusnya ialah istighfar. Orang yang memperbanyakkan istighfar. Dan istighfar juga dianggap orang yang sentiasa berzikir dengan istighfar. Bunya baitan fil jannah, akan dibina oleh Allah di dalam syurga dengan mahligai. Dah dapat masuk syurga, ada pula mahligai. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Baik, Nabi sebut tentang salat duha. Nabi kata, man sallat duha rak'ataini lam tuktab minal ghafilin. Barang siapa yang melaksanakan 2 salat duha, 2 rakaat salat duha, maka tak akan ditulis oleh Allah dia tergolong di kalangan orang-orang yang mudah lupa. Tu. Allah angkat perkataan, Allah angkat sikap, Allah angkat ni kepala dia, otak dia yang mudah lupa. Lupa di sini bukan bererti lupa dengan benda-benda yang zahir ni. Ish, kat mana aku naik tadi? Belakang ke kiri? Kan? Tengok belah kiri, tak nampak pun kasut aku. Oh, silap naik sebelah belakang. Bukan. Kalau kita nak sebut bahawa aku lupa kerana yang sedemikian rupa, maka apa arti dengan anak dan cucu-cucu kita yang sentiasa lupa? Kita bagi tahu, cik, nah ambil duit RM50 pergi beli gula, kopi, kuih, roti canai, jangan lupa rokok Tok Wan. Balik nanti cucu kita tu dia beli rokok, dia tahu kata Tok Wan dia duk isap gudang garam, contoh. Kita pun tanya, kenapa tak beli yang lain? Entahlah, lupa lah pula, tak tahu, tak ingat pula gula berapa kilo. Bukan kerana otak dia lembab, itulah sifat manusia.
Dan bukan kerana otak kita lembab, kerana kita dah tua, bukan. Yang dikatakan lupa di sini ialah orang yang mudah melupakan Allah Taala. Tu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah la takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Ingat ni ayat ni. Allah kata, jangan kamu melupakan Allah. Jangan kamu melupakan Allah. Kalau kamu melupakan Allah, maka Allah akan melupakan diri kamu. Apa maksud dia? Kalau kita lupa kepada Allah, bermakna Allah Ta'ala susah nak menerima permintaan kita. Dah kita sentiasa lupa. Sebab tu kalau kita belajar ilmu tauhid, tuan-tuan, dia ada 4 perkara yang dibincangkan secara panjang lebar. Saya sebut ringkas ya. Yang pertamanya dipanggil sifat syak. Syak, shin, kaf. Yang kedua dipanggil zan, za, nun. Yang ketiga dalam tauhid dipanggil waham, wahamun, waham. Yang keempat yakin. 3 tadi ni syak, zan dan waham maknanya sama. Apa dia? Ragu-ragu, keraguan. Sama aja. Tetapi keraguan pada syak berbeza, keraguan yang ada dalam zan berbeza, dan keraguan yang ada di dalam waham berbeza. Apa dia syak? Keraguan yang ada di dalamnya 50, yakin dia 50. 50 tak yakin, yakin 50. Keraguan lah, yang 50 tak yakin tu ragulah. Kata ulama, siapa mereka? Mereka ini ada ilmu. Mereka ada ilmu, tapi tidak mau berusaha untuk beramal dengan ilmu. Ni yang dipanggil syak. Ramai tidak orang-orang yang tahu kata sembahyang wajib tapi sengaja meninggalkan sembahyang. Ramai orang yang tahu bahawa menutup aurat ini wajib tapi dia buka juga aurat. Ramai yang tahu bahawa puasa Ramadan ini hanya setahun sekali, tapi berapa ramai orang yang ambil kesempatan tak nak puasa. Ataupun dia puasa, dia tak mau sembahyang. Berapa ramai? Sebab tu dikala Ramadan ni Allah sulsilatis syayatin, mengikat syaitan. Kira syaitan tak ada, tapi kenapa ada orang yang jadi jahat? Seolah-olah nak bagi tahu walau syaitan diikat, kamu nak tahu pengganti syaitannya aku. Seolah macam itulah, seolah macam itulah. Tapi kalau kita kata hang ni syaitan, orang marah pula, itulah hakikat dia. Syaitan dah kena ikat, tiba-tiba dia pula jadi macam perangai syaitan. Seolah-olah nak bagi tahu walau syaitan diikat, ada pengganti dia, aku. Macam tu. Macam itulah. Itulah kaedah yang boleh disebut. Syaitan dah diikat, tiba dia jadi jahat. Tak nak bertudung, tak nak sembahyang, kelentong orang, zalimi orang. Seolah-olah nak cerita, walau syaitan itu diikat, akulah adik-beradik dia. Macam itulah lebih kurang. Tapi nak kata ke depan dia tu, al-maklum lah, takkan nak kata hang syaitan lah. Tapi itulah hakikat dia. Baik. Yang zon, apa dia zon? 70 ada sifat percaya dan 30 lagi ada keraguan. Siapa mereka ini? Itulah manusia yang ada ilmu, beramal tetapi terpaksa bermujahadah dengan amalan yang dia hendak lakukan. Ini ada pada kita. Ni nak buat solat duha ni ingat senang kah? Sedangkan dibuka oleh Allah, kata ulama 20 minit selepas keluarnya matahari. Keluar matahari kita pukul berapa? 7 minit. Bermakna 7:30 boleh dah salat duha. Dan berakhirnya pula bila? Setengah jam sebelum azannya zuhur. Azan zuhur 1.19. Bermakna pukul 12.45 boleh sembahyang lagi. Tengok masanya yang panjang, hanya dengan 2 rakaat, bukan 8 rakaat, 2 rakaat. Ulama kata nak baca apa pun boleh.
Cuma jangan lupa Fatihah. Jangan lupa Allahu Akbar alif bata. Tak sah lah. Tapi kalau Allahu Akbar, baca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, sah. Tengok, agak-agak berapa minit? 3 minit pun tak sampai asal. Tu. Cuma kalau nak khusyuk lagi adalah 5 minit, kan? Sebab tu doa ni saya bagi pada tuan-tuan, ada Arabnya di atas sebutan dan di bawah tu ada sebutan Rumi. Kita yang tak boleh membaca dalam bahasa Arab, ambillah yang Rumi itu jadikan sebagai amalan. Ambil tengok yang di bawah tu terjemahan. Saya suka, Nabi suka kalau ada orang meminta pada Allah Ta'ala menggunakan bahasanya. Apa bahasanya? Bahasa Arab. Walaupun kita nak kena heja bawah tu, Allahumma innad duhaa duha uka. Walaupun nak kena heja macam tu, kita tak mampu untuk bahasa Arab, tapi mintalah pada Allah dengan menggunakan bahasa Arab. Nilainya cukup hebat dan tinggi, dimuliakan oleh Allah. Dan tadi dirahmati Allah sekalian, tu zon bermakna orang-orang yang dia tahu dia ada ilmu, dia beramal, tetapi nak beramal terpaksa bermujahadah. Macam kita lah. Mujahadah, ni hari pertama, esok hari pertama Ramadan, kuat lagi. Masuk seminggu yang pertama, mulalah serat. Serat tak serat, dia dah mula, letih lah, begitulah, beginilah, tayar bocok lah, minyak hitam makin hitam lah, pelak tak elok lah, macam-macam lah tu. Kalau kita istilahkan kereta, macam tu lah. Mujahadah ini dipanggil orang yang ada zon, keraguan, tapi keraguannya sedikit, 30%. Dan satu lagi dipanggil waham. Apa dia waham? Ragu juga, tetapi yang ragu di situ mencapai sehingga 70%. Yakin dengan Allah 30 sahaja. 70 ni keraguan dia bagaimana? Yang pertama, tidak ada ilmu. Yang keduanya, tak mau nak mencari ilmu, hanya mengharapkan nama dia sahaja Muslim. Dia tinggalkan salat, kita pergi bagi tahu pada dia, kamu kafir. Tu dalam tauhid dipanggil kamu kafir. Tiba-tiba dia angkat penumbuk. Nampak ni. Aku punya IC pun Muslim. Maka angkat penumbuk dia itu sudah ada 30% sebagai seorang Muslim. Tapi kalau dia dok kenyeh, tak apa nak kata, tak apa, kapiak, tak kapiak. Yang ni teruk lagi. Yang ni boleh menjadi apa? Boleh menyebabkan rosak akidah. Bila dia marah pada kita kerana kita mengatakan sesuatu terhadap akidah dia, bermakna dia masih ada iman. Tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang terbaiknya dibuang ragu, adanya yakin. Apa dia yakin? Beriman kepada Allah sepenuhnya. Ni yang dipanggil nilai tauhid. Ulama buat begitu, nilai ke kita. Saya macam mana, tuan-tuan macam mana aku? Duduk di zon kah? Atau waham? Ataupun syak? Yang ini ada dalam tauhid. Sebab tu kalau tuan-tuan belajar dengan lebih lebar lagi, maka ada hadis Nabi yang menyebut di antara nilai iman ialah an-nazafatu minal iman. Apa dia? Apa makna tuan-tuan? Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Bermakna bila kita bersih, maka kita dianggap sudah ada nilai iman. Itu aja. Bukan beriman ni bila kita nak doa pun pejam mata. Bukan. Tak apa. Kita nak sembahyang pun pejam mata. Nak apa pun pejam mata. Kalau baca Quran pejam mata, tak nampak. Ataupun sembahyang subuh hari Jumaat pejam mata. Tambah-tambah waktu sujud pejam mata. Pakai tak bangkit lah. Tapi nilai iman di situ ada tanda-tandanya. Di antaranya ialah bersih. 2 minggu lepas ada seorang perempuan, dia telefon saya, dia kata, Ustaz, saya nak pinjam duit ke Ustaz kerana suami saya sudah beberapa hari sakit. Kaki dia sakit, membengkak. Oleh kerana dia selalu meminjam, saya tanya pada dia,
akak kan buka kedai dengan suami, ya. Buat roti canai, satu hari 200-300 biji, nasi lemak 20 kilo setiap hari. Buat sendiri. Kuih lagi. Buka pukul 6.30 pagi, sampai pukul 12 tutup. Saya kata, takkan tidak ada duit simpanan langsung untuk dibelanja waktu sakit dan waktu-waktu yang lain. Dia kata, tak ada, dapat duit habis, dapat duit habis. Habis di mana? Dia kata, anak-anak belanja satu hari sampai RM10 seorang. Anak ada 2 orang sekolah. Pagi RM5, petang sekolah petang RM5. Saya kata, baru RM20 satu hari. Satu bulan, katakanlah 30 hari, baru RM600. Takkanlah pendapatan daripada jualan satu hari tak sampai 200, 300, takkan tak ada kemasukan dan tak di sini. Dia kata tak ada, tak sampai. Jual nasi lemak dengan 20 kilo. Jadi bila dia cerita begitu, malam tu saya pergi lepas kuliah macam ni lah, pakai yang kain pelekat dengan saban semua, pergi masuk dalam rumah dia, nak ziarah dia sakit. Bila masuk, Assalamualaikum, masuk, kemudian, duduklah ustaz, kita nak duduk ni. Tak mana aku nak duduk. Bukan kerana rumah dia kecil, rumah kampung besar, tuan-tuan. Tapi bila pergi nak tengok, nak duduk tu tak tahu nak duduk kat mana. Saya kata, kalau duduk ni balik pakai tukar kain lain nak sembahyang subuh esok. Punyalah kotor. Nak duduk ni, sebelah ni ada stokin. Sebelah ni ada sampah. Depan tu ada spender. Ni ada kain buruk. Mana nak duduk? Duduklah ustaz. Kita tak apalah, nak tengok-tengok dulu. Saya duduk perhati mana ada tikar. Saya nak ambil, nak hampak. Dia pun masuk dalam, dia pergi ke dapur. Isteri dia pun pergi ke dapur. Kebetulan dalam bilik depan rumah dia ada tikar. Saya pun ambil, hampak tikar, saya duduk. Bila dia masuk ke bilik tamu, ke ruang tamu, dia kata, oh Allah minta maaf ustaz, lupa nak hampak tikar. Nak cerita kotor. Ni nilai iman. Di antara benda yang boleh dilihat, yang Nabi sebut an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Oh ya, ada orang bercakap hebat, cuba pergi tengok dia. Pergi tengok dia. Macam mana keadaan dia? Saya tanya. Dia kata, minta maaf nak tanya adik. Dalam hidup adik ni berapa kali semayang tinggal? Tanya yang tu pertama. Dia kata, kalau sembahyang Jumaat ni selalulah tinggal. Kalau sembahyang Jumaat seminggu sekali selalu tinggal, bermakna sembahyang biasa mesti banyak tinggal. Sembahyang Jumaat seminggu sekali je. Seminggu sekali. Sembahyang biasa mesti selalu tinggal. Yang pertama. Yang keduanya saya tanya, ada tak ayah ataupun ibu? Dia kata, ada. Ayah saya sakit. Duduk di mana? 5 kilometer daripada rumah mereka. Saya tanya, macam mana sakit dia? Entahlah, lama dah tak pergi ziarah. Inilah dua benda. Inilah dua benda yang menyebabkan dia sentiasa sakit, tak tahu puncanya. Kaki dia sentiasa tak tahu punca dia. Nak kata gout, tak macam gout, tapi sakit, tak nampak bengkak. Heran tuan-tuan. Kira yang tahunya tak boleh bangun. Umur masih muda, 38. Saya kata, baliklah ke pangkal jalan dan sembahyanglah, dan bawalah isteri untuk bersama dalam sembahyang, dan ajarlah mereka Quran. Saya sebut begitu kerana dia ni orang yang boleh baca Quran. Kita tahulah orang ni boleh baca Quran, dia boleh sembahyang, tapi oleh kerana terikut-ikut dengan rentak dunia, mencari rezeki, akhirnya Allah tarik. Saya nak cerita kat tuan-tuan, tu nilai bersihnya dengan iman, dan nilai yang ulama tauhid sebut keraguan tadi ni. Tu. Baik. Tak apa. Habis. Bermakna balik kita kepada solat duha tadi, sembahyang 2 rakaat Allah angkat sifat lupa yang ada di dalam diri. Lupa bagaimana? Lupa kepada Allah Taala. Kita nak minta Allah Ta'ala berikan pada kita otak yang selalu ingat pada Allah. Bila sampai waktu duha, ingat tak buat duha lagi. Dia lebih kurang macam makan kan? Macam makan kan? Ingat tak pagi-pagi nak makan? Ingat? Ingat tak sampai tengah hari nak makan? Adakah orang lupa? Aku lupa makan tengah hari ni. Jarang sekali ya.
Tapi biasanya kita minum petang pun kita ingat, makan malam kita ingat, bahkan bangun pukul 3 pagi, buka peti air lagi, togok air, punyalah lapak. Kita nak minta Allah beri pada kita, sentiasa ingat pada dia. Sentiasa ingat pada dia. Itu kelebihan. Yang pertama. Yang keduanya, man salla arba'an kutiba minat taibin. Allah hebat. Orang yang mengerjakan solat duha 4 rakaat ditulis oleh Allah sebagai orang yang sentiasa bertaubat. At-taibu minadz-dzambi kaman la zambalah. Orang yang sentiasa bertaubat seolah-olah tidak ada dosa kepadanya. Senang kan nak bertaubat? Susah. Senang tak nak bertaubat? Susah. Nak ucap astaghfirullahalazim susah. Tapi dengan 2 rakaat dinilai sebagai orang yang sentiasa bertaubat. Baik, tuan-tuan pegang balik kertas tu, kita baca lagi. Kita sambung. Cerita tauhid pagi-pagi ni tuan-tuan, biasa duduk sampai duduk mimpi mamah buah pelam harum manis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas salihin. Baik, kita tengok lagi. Kata Nabi, man shalla sittan kufiya zalikal yaum. Barang siapa yang mengerjakan duha 6 rakaat, maka rezekinya pada hari itu dicukupkan oleh Allah. Rezeki di sini ialah rezeki yang halal, dicukupkan oleh Allah. Ada Allah berikan rezeki, tapi ada rezeki yang haram. Tapi dicukupkan oleh Allah rezeki yang halal. Bermakna bila dapat rezeki yang halal, kita belanja daripada rezeki yang halal, maka lahirlah jiwa-jiwa kita, jiwa yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan datang subuh ni, siapa suruh? Ni tuan-tuan datang subuh ni, siapa suruh? Kaki ke suruh? Tangan ke suruh? Tidak, hati yang suruh. Bukti kata hati suruh, walaupun sibuk macam mana, kita datang. Walaupun sakit kaki, tetap datang. Walaupun ada kurang sihatlah badan ni, tetap datang. Punyalah kalau hati tak suruh, tak payah jauh. Sebelah surau, belum tentu sampai. Belum tentu sampai. Sebelah surau aja, walaupun pakai Jaguar sekalipun, tekan sekali, sampai surau. Tak datang kalau hati tak suruh. Tapi kalau berjalan kaki pun, 1 kilometer sanggup. Tapi kalau hati suruh, inilah nilai orang-orang yang dapat rezeki. Dipermudahkan rezeki untuk taat dengan Allah selain daripada rezeki-rezeki yang ada. Kami ni tuan-tuan tahulah sekolah-sekolah agama. Ada sekolah-sekolah agama yang menitik beratkan solat duha. Solat duha. Tuan-tuan pergilah mana-mana sekolah tahfiz,
sekolah kami pun menitikkan solat duha. Rupanya bila kita buat solat duha ini, Allah memberikan rezeki dah 21, 22 tahun dah. Kalau ikut bulanan defisitnya, memang tak cukup tuan-tuan. Gajinya, makannya dengan yuran 150, memang tak cukup. Duk asrama pula, maintenance lagi. Tapi tak pernah lagi setiap bulannya tidak cukup. Ada aja tangan-tangan yang memberi. Dan tangan-tangan itulah hasil daripada kekuatan duha yang Allah beri melalui inilah kuasa dia kepada tangan-tangan ajaib dan ghaib ini yang memberi. 22 tahun lah. Kalau umur kita 1 tahun, hari ini dah 22 tahun hidup dengan rezeki Allah Ta'ala. Ni hebat solat duha. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Tuh kalau 6 rakaat. 6 rakaat. Man shalla samanian. Ni sama dengan sembahyang tarawih ni, 8. Kutiba minal abidin. Barang siapa yang sembahyang 8 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 4 salam. Maka ditulis oleh Allah Ta'ala, kata Nabi, dia tergolong di kalangan ahli abid. Dia seolah-olah seperti orang yang sentiasa beribadat kepada Allah. Ahli abid ni hidup dia sentiasa beribadat pada Allah. Dia tengok sesuatu benda, diberikan pahala. Dia bercakap, diberikan pahala. Yang ni yang kita nak. Ingat senang kan tuan-tuan, kita nak menjaga mulut kita. Tapi dengan solat duha, Allah berikan mulut kita boleh bercakap sesuatu yang ada pahala. Ingat senang kan mata kita ni nak tengok benda-benda yang baik. Ingat senang kan tuan-tuan? Tuan-tuan rasa macam mana tengok bola Piala Dunia ni? Rasa macam mana? Tak tengok langsung? Tak tengok langsung. Bukan tak seronok bola, seronok. Tapi Allah beri kelebihan. Biarlah bola, dengan di antara bola dengan Ramadan, aku nak cari apa? Nak cari Ramadan. Ni nilai. Ada orang sanggup tengok bola tuan-tuan, pukul 2, pukul 4, sampai pukul 6. Dia nak bangun untuk 2 rakaat subuh, susah. Sebab apa? Tidak ada abid di dalam jiwa dia. Sifat kehambaan tidak ada. Baru-baru ni kita dibawa cerita dengan seorang budak, OKU 16 tahun yang dibiarkan oleh ibu dia. Tuan-tuan nak baca apa? Tuan-tuan nak baca apa? Islam tidak? Islam. Dibiarkan anaknya tinggal tulang, tuan-tuan. Baju reput, Masya Allah. Dia kata, saya sentiasa jaga anak. Macam mana jaga anak sampai tai anak dia yang kerah ada di kepala? Timbang budak tu hanya tak lebih daripada 15 kilogram. Bermakna tulang dia yang berat, isi tak. Anak saya pasti 6 tahun. Saya pun pergi timbang dia. 20 kilo berat dia budak tu. Budak tu 15 tahun. Ui, kata beratnya adik. Makan apa? Tulang besi orang dawai ke apa? Mudah ya tuan-tuan. Nilai dia mudah ya. Kerana Allah tak datangkan sifat hamba di dalam diri. Allah tak datangkan sifat kasih kepada anak di dalam diri. Islam tidak? Islam. Tapi tak pernah mengerjakan solat duha. Sebab itulah nak bagi ada sifat rasa kasih, rasa kesian ke orang, bertanggungjawab. Seorang isteri bertanggungjawab, suami bertanggungjawab, tok wan bertanggungjawab, tak buat benda-benda jahat. Inilah defend dia dengan solat duha. Dengan solat duha. Tu. Sebab apa? Di antara dia ditulis sebagai ahli abid, orang yang dapat mengekalkan 8 rakaat. Tak boleh buat 8, buat 2 pun okey dah. Boleh buat 2 ni bulan Ramadan ni, cukup okey dah. Itu dia. Sebab tu tuan-tuan, bila cerita budak-budak yang bawa-bawa ni, budak tu bawa-bawa ni, maka kita boleh baca. Inilah nilai. Di antara jalan penyelesaiannya, solat duha itu boleh menjadikan kita abid, sentiasa hamba kepada Allah. Bila jadi hamba pada Allah, maka kita tak akan buat sesuatu yang Allah murka.
Tapi kalau hamba syaitan, dia akan buat sesuatu yang Allah marah. Tengok syaitan. Apa dia kata pada Allah? La'uwiyannahum ajma'in. Dia cabar Allah. Dia kata, tunggulah pok-pok manusia ni. Aku akan rosakkan mereka semua. Dia cabar Allah Ta'ala. Perkataan la'uwiyan ni tuan-tuan, dia cabar Allah Ta'ala. La'uwiyan. La'uwi itu dianggap sebagai aku akan tipu. La'uwiyannahum. Ada nun pula yang ada sabu. Bermakna dia cabar Allah Ta'ala. Tak apa, tak kira aku akan rosak, aku akan tipu daya mereka. Tu sifat. Bila ada sifat syaitan di dalam diri, maka dia tidak takut lagi dan dia akan biarkan tanggungjawabnya habis begitu sahaja. Itulah yang kita duk marah dekat penama atas perempuan tu apa semua. Inilah nilai dia. Baik, kata Nabi, man shalla sintai asyara buniya baitan fil jannah. Barang siapa yang sembahyang 12 rakaat, oh hebat tuan-tuan, maka dijanjikan oleh Allah Ta'ala satu mahligai di dalam syurga. Dahlah duduk atas dunia ni rumah mahligai dah. Nak masuk rumah tu kena bercakap buka, barulah dia buka. Kan? Kalau dengar suara orang lain, memang pintu tak buka. Tu. Sebab tu tuan-tuan, kalau pintu rumah terkunci, tuan-tuan pegang mangga, tuan-tuan baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Buka pintu. Balik try buat. Duduk dalam bilik ayah, suruh isteri kunci daripada luar. Isteri pi ke pasar. Try test alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Mak tak buka, tendang pintu tu. Yang ni tak ada dalam hadis. Jangan balik amal, saya takut Allah silap saya baca. Tuan-tuan, lupa dah doa duha ni, alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Sat lagi try buang kunci dalam kunci kereta sat ni, buang dalam parit kereta, kunci try alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Kalau jadi tuan-tuan tak bermah besar. Sebab saya dok buat tak pernah jadi. Hebat kalau tuan-tuan jadi ya, boleh buka. Ni bomoh pintu terkunci. Itu dia. Sembahyang 12 rakaat dibina di dalam syurga sebuah mahligai. Baik tuan-tuan, kita baca sekali lagi lah. Baca lagi. Boleh 4 kali baca. InsyaAllah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha'a duha'uka. Tuan-tuan baca, bagi laju sikit. Dia dah lancak ni, laju sikit. Wal baha'a baha'uka. Wal jamala jamaluka. Wal quwwata quwwatuka. Wal qudrata qudratuka. Wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas salihin. InsyaAllah tu tengok 30% ada yang boleh hafal tu. Baik, sikit lagi. Kenapa solat duha ini penting? Pertama, kata Nabi dalam hadis Muslim, Nabi sebut yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum sadaqah. Nabi sebut setiap daripada tulang-tulang kita ini
maka ada di sana sedekah. Setiap daripada rongga-rongga kita ini, anggota-anggota kita, dia ada sedekah. Apa dia? Tangan bila pegang kepada sesuatu yang baik, maka Allah anggap itu sedekah yang kamu sedang lakukan. Tengok, tu pahala. Mata kita tengok kepada sesuatu yang baik, maka yang tu Nabi sebut Allah anggap dia adalah sedekah kita kepada Allah. Tu dia, tuan-tuan. Apalagi mulut kita bercakap dengan sesuatu yang baik mendatangkan pahala. Pagi ni kita baca doa ini, maka bacaan doa daripada mulut itu, maka mulut telah melaksanakan sedekah. Maka semualah begitulah anggota-anggota kita. Dan Nabi sebut fakullu tasbihatin sedekah, dan setiap tasbih yang diucapkan itu dianggap sedekah. Apa dia tasbih? Apa dia tasbih? Subhanallah, sedekah. Sebut sekali subhanallah, sedekah. Diberikan pahala sedekah. Itu dia. Wa kullu tahmidatin sedekah. Setiap tahmid itu sedekah. Apa dia tahmid? Alhamdulillah. Tu dia hebat. Wa kullu tahlilatin sedekah. Setiap tahlil itu sedekah. Apa dia tahlil? La ilaha illallah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir itu sedekah. Apa dia takbir? Takbir. Allahu Akbar. Sebab tu bila ada orang sebut takbir, jangan diam. Takbir. Dapatlah pahala sedekah. Kadang-kadang ada takbir. Depa ni dek korang hijau aja. Jangan. Itu sedekah. Kalau 10 kali, 10 kali. Sebab tu tengok Tok Guru ni Aziz. Habis kuliah, dia akan takbir 3 kali. Bukan nak suruh pergi perang pun, tapi kerana nak minta dapat sedekah. Hebat no. Itu dia. Takbir. Sedekah dah. Wa amrun bil ma'ruf, ajak orang buat baik pun sedekah. Jomlah pergi surau, sedekah lah tu. Dia nak tak nak itu lantak dia lah. Kan? Dah azan dah ni. Jom pergi surau. Dia nak bagi alasan, itu hak dia. Tapi kita dah ajak, maka yang tu dianggap sedekah. Itu dia. Wa nahyun 'anil munkar, mengajak supaya tinggalkan kemungkaran, yang tu dianggap sedekah. Nak pangkah ni, pangkahlah yang Islam no. Nak pangkah apa? Pangkah yang sokong hukum hudud. Jangan pangkah yang tak mau no. Kita sebut begitu. Dia nak tak nak itu hak dia. Sedekah. Macam boleh buat? Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Hak tak boleh tu, tak tahulah. Hak ni aku tak dapat. Nabi sebut, wa yujzi'u min zalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Masya-Allah. Dengan 2 rakaat salat duha boleh mendapatkan sedekah lebih hebat daripada yang dicerita tadi. Kerana 2 salat duha, maka lebih hebat sedekahnya daripada bertasbih, lebih hebat sedekahnya daripada bertahmid, lebih hebat sedekahnya daripada takbir, dan lebih hebat sedekahnya daripada tulang-tulang pak kerak kita ini yang kita taat dengan Allah sebagai sedekah. Maka 2 rakaat duha penggantinya. Tu dia. Senang kan tuan-tuan? 24 jam nak subhanallah, subhanallah, subhanallah. 24 jam senang kan? Duk baca surah Abad Kosmo, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tak masuk lah tuan-tuan. Tengah duk makan, alhamdulillah, Allahu Akbar. Takkan tiba-tiba tengah makan takbir. Ada satu masjid. Ada satu masjid di Kampung Medan. Dia ada masjid yang warna hijau tu, Masjid Jumhuriyah, yang dulu ni dia orang letak kepala lembu lah, kan? Ada satu masjid dalam tu, Masjid As-Salam. Masjid As-Salam ni tok imam dia memang kita nak kuliah tu, Ustaz Rosmadi tak naik lagi takbir. Naik takbir tengah kuliah, alhamdulillahirabbil alamin, takbir. Okeylah tu. Dia ajak pergi makan. Makan di kedai. Duduk makan tu, Ustaz nak makan apa? Bagilah roti canai. Takbir. Takbir. Kau bayang pahala sedekah. Dia seorang, dalam banyak-banyak orang saya tengok dia seorang rajin takbir. Kita ni tunggu ceramahnya, ataupun kita ni tunggu ustaz yang datang tu yang berhormat ke, baru tengok-tengok takbir. Kan?
Tengok ustaz-ustaz yang biasa kurang takbir. Dia ni makan pun takbir. Sila ustaz baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Doa tak nak baca lagi. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nak makan tu takbir. Saya kata tu dia ratih kali takbir. Nak balik salam dengan saya. Salam ustaz. Takbir. Saya naik kereta berjalan. Assalamualaikum. Takbir. Saya lepas tu tak tahulah dia takbir bila tak tahu. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi Masjid As-Salam di Kampung Medan. PJS 2, ambil kiri masuk ke dalam. Masjid dia masjid lama, dia tambah dia jadi besar. No, senang nak ucap takbir, susah. Tapi dengan salat duha 2 rakaat kita sudah mendapat berbagai-bagai sedekah. Masya Allah, hebat. No, wajar. Okey. Yang pertama, yang keduanya kata Nabi, ya ibna Adam la tu'jizni min 4 raka'atin fi awwali naharika akfika akhirahu. Nabi kata, janganlah kamu sampai meninggalkan 4 rakaat duha, sebab aku akan mencukupkan rezeki kamu di awal hari kamu sehingga akhir siang hari, malam. Allah akan cukupkan rezeki. Sebab tu Nabi sebut dalam sebuah hadis tentang salat subuh. Nabi kata, kamu bersolat subuh berjamaah. Kemudian kamu duduk sebentar dalam majlis zikir hatta tulu'i syams, sehingga keluarnya matahari. Summa shalla rak'atain. Kemudian kamu buat 2 rakaat. Maka Allah Ta'ala akan memberi kelebihan 2 perkara. Yang pertama, rezeki kamu akan ditulis hari yang kamu buat sehinggalah hari esoknya. Dijamin oleh Allah rezeki. Yang pertama. Yang keduanya, kalau kamu menghadapi masalah, maka dalam masa 24 jam itu Allah akan menyelesaikan masalah kamu dengan tangan-tangan Allah. Itu dia. Sembahyang 2 rakaat tadi apa? Duha. Majlis zikir tadi apa? Kuliah. Itu dia. InsyaAllah keluar matahari kita mati. Matahari tak keluar kan? Yang kedua, ni hadis Abi Daud. Yang terakhirnya Nabi sebut salatul awabin hina tarmadul fasal. Salat awabin ataupun taubat dilakukan pada saat terik matahari. Kita buat malam, yang dikatakan Nabi salat taubat dilakukan pada terik matahari, maka yang tu dipanggil duha. Maka salat duha ini yang pertama dapat kerana duha, yang keduanya diampunkan oleh Allah orang yang mengerjakan salat duha, sebab salat duha juga dianggap salat taubat. Oh, hebat tuan-tuan. Sebab tu bila kita buat salat duha, maka Allah permudahkan rezeki kita kerana kita tak ada dosa. Bila kita berdoa pada Allah dalam keadaan dosa kita diampunkan, Allah permudahkan urusan. Sebab tu salat duha ini kecil aja cara mengerjakannya, tapi besar nilai di sisi Allah kerana tak ramai orang yang buat. Cuba bayang tuan-tuan, satu benda yang disuruh oleh Nabi, diajak buat oleh Nabi, yang buat tak ramai, maka tak ramai itulah menjadi nilai di sisi Allah. Allah bagi mudah saja. Sebab tu nak dapat Lailatul Qadar, Allah tak letak di awal Ramadan, Allah letak di akhir Ramadan. Kerana apa? Kerana Allah nak buang mana mereka-mereka yang tidak ada kelayakan untuk dapat nilai Lailatul Qadar yang sama dengan 1000 bulan, 86 tahun. Sekali, kalau 2 kali, kali dengan 2. Kalau 3 kali, 3 kali. Dan itulah yang ada pada umat Nabi Muhammad. Tidak ada pada umat-umat terdahulu. Umat Nabi Muhammad, itu je yang ada. Satu benda yang nama Lailatul Qadar, tapi nilai pahala 86 tahun. Kalau kali 2, kali 3, kali 4, 10 tahun tuan-tuan duk dapat. Kita duk dapat 10 tahun. Allah, 860. 860 tahun. Ya kah? 860 tahun. Umat Nabi-Nabi terdahulu, umur mereka panjang. Mereka senang nak dapat benda-benda yang sebegitu. Umur mereka panjang. Bahkan Nabi Ibrahim tu tuan-tuan tahu tak? Dia balik umur berapa? Kita balik umur berapa? 13, 14, 15. Budak-budak sekarang ni 9 tahun. Kadang-kadang dah balik. Keadaan semasa dia berubah.
Nabi Ibrahim tu dia balik umurnya 130 tahun. Kita ni kalau 130 tahun duduk kat mana? Duduk otak betul nesan. Mati 130 tahun mati. Nabi Ibrahim balik dia 130 tahun. Kita ni kalau 100 tahun tak ada dah rasanya. Tapi ada orang yang tak balik dah 60, 70 tak balik pun ada. Bukti dia semayang pun tak, puasa pun tak. Ada jadi macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umur dia 13 tahun, dia dah boleh mengajar. Dia dah boleh mengajar kitab Muwatta'. Dia mengajar bab puasa. Habis aja dia mengajar, dia pun ambil air minum. Orang tanya, kenapa awak minum sedangkan ni bulan Ramadan? Dia kata, saya minum kerana saya belum balik untuk berpuasa. Tengok. Tapi ada orang sekarang umur dah 70 tak balik-balik lagi, mungkin nak tiru Nabi Ibrahim sampai 120 tahun kot. Itu yang tak sembahyang, tak puasa. Kenapa pak cik tak puasa? Tak boleh. Gastrik. Mula Ramadan gastrik, bulan lain tak ada gastrik. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Akhirnya mari kita baca sekali lagi. Habislah nak baliklah. Saat lagi boleh makan nasi lemak, roti canai, makan semua. Esok pagi tak boleh makanlah. Roti canai, nasi lemak, kopi tongkat Ali, tongkat Sakti, tongkat Musa, buh semua. Tak ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ad-duhaa duhaa'uka wal bahaa baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas salihin. Balik tuan-tuan photostat banyak-banyak, letak di tempat yang kita boleh bersolat duha. Moga-moga Ramadan ini satu amalan yang kita boleh buat yang namanya sunnah dan namanya pembuka rezeki kepada kehidupan kita, insya-Allah. Wallahu alam. Minta maaf kalau apa-apa yang saya sebut pada pagi ini tak sedap tuan-tuan dengar. Minta maaf banyak-banyak. Moga-moga ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ketah ni harga dia 4 sen. Macam mana tuan-tuan boleh bagi 4 sen? Ada? Jangan bagi 5 sen, bagi 4 sen ni. Bagi 4 sen ni berat tuan-tuan nak balik. Tuan-tuan bagi yang ringan. Apa dia? RM1 aja. RM1 ni saya nak buat di surau saya lantai depan surau tu. Jadi sebagai bahan wakaf lah. Bahan wakaf. Jadi tuan-tuan bagi RM1 untuk yang ni pun tak apa. Tapi kalau tuan-tuan nak bagi yang ringan tapi dia besar sikit, itu lebih baik lah. Tuan-tuan bubuh atas tu dan niat sebagai bahan wakaf untuk pembinaan lantai di depan surau saya tu. Saya akan bagi siap sebelum hari raya haji. Bukan buat lagi, dah duit tak ada. Letak dah tu. Dan kalau tuan-tuan nak dapatkan wakaf tanah bendang yang kami duk jual dengan secara wakaf, kami buat bendang dan hasil bendang kami masukkan dalam tabung makanan sekolah, masih ada lagi. Benda tu saya bawa setiap kali Ramadan. Moga-moga dapatlah pahala Ramadan. Walaupun Ramadan malam ni tuan-tuan beri juga, moga-moga ada nilai pahala. Ada borang, ada kupon wakaf tu sekaki RM10 saja. Ada di luar, yang tu ada di luar.
Dan barang-barang yang saya bawa tuan-tuan beli sambil menderma untuk sekolah lah. Di antara yang saya bawa, madu lebah lemon. Lebah tu dia makan bunga daripada pokok lemon. Ini bukan Malaysia punya, dia sebelah Dubai punya madu. Dia cukup baik, minum satu hari 1 sudu sahaja. Dia tak panas. Madu-madu yang asli ni dia tak panas. Dan baik untuk lemon, yang ada lemon ni dia baik untuk lawaskan kencing. Dan kalau orang perempuan ni dia baik untuk kulit. Dan orang macam kita lelaki pun nampak lawa, handsome balik lah. Ada di luar tu. Harga dia RM12 kot. Ada di luar. Kita belilah di luar. Terima kasih banyak-banyak. Moga-moga ada nilai insya-Allah Subhanahu wa taala. Kita dah doa dah belum ke? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatul muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ij'alna fi hadzal naharil mubarak minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna Allahumma minal ashqa'il mardudin. Ilahana afina wa'fu 'anna waghfir lahum lana wa liwalidina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa dhawil huquqi 'alaina ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Taqabbal